Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul kunu hijaratan aw hadida. Masih lagi dalam tajuk cara membantah keingkaran kaum musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. Aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. Atau lain-lain makhluk yang terlintas di hati kamu yang tidak mungkin hidup, maka Allah berkuasa menghidupkannya. Mereka akan bertanya, siapakah yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, Allah yang menjadikan kamu pada mulanya. Maka mereka akan menganggukkan kepala mereka kepadamu sambil bertanya secara mengejek, bilakah ia akan berlaku? Katakanlah, kemudian besar ia akan berlaku tidak lama lagi. Yauma tad'ukum fatastajibuna bihamdi wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Ingatlah akan hari dia menyeru kamu, lalu kami menyaut sambil memuji kekuasaannya, dan kamu menyangka bahawa kamu tinggal di dalam kubur hanya sebentar. Wa qul li'ibadi yaqulu allati ya ahsan Inna syaitana yanzaghu bainahum Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik kepada orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut antara mereka yang mukmin dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang amat jelas
bagi manusia. Rabbukum a'lamu bikum. Yasha' yarhamkum aw yasha' yu'adzibakum. وما أرسلناك عليهم وكيلا. Tuhan kamu lebih mengetahui akan keadaan kamu. Jika Dia kehendaki, Dia akan memberi rahmat kepada kamu. Atau jika Dia kehendakinya, Dia akan menyeksa kamu. Dan kami tidak mengutuskanmu kepada mereka, wahai Muhammad, sebagai wakil yang menguasai urusan mereka. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan Tuhanmu, wahai Muhammad, lebih mengetahui sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah melebihkan sebahagian nabi-nabi ke atas sebahagiannya yang lain. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin, serukanlah mereka yang kamu dakwa boleh membawa pertolongan selain daripada Allah, maka sudah tentu mereka akan tidak berkuasa menghapuskan kemudaratan daripada kamu dan tidak dapat memindahkannya. Dalam asbabun nuzul diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, sebelum Islam datang, banyak orang yang menyembah jin, dan setelah Islam datang mereka masuk ke dalam ajaran Islam. Akan tetapi masih ada antara mereka yang menyembah jin, maka turunlah ayat ini. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyahum أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه
ربك كان محذورا Kaum yang ingkar pasti mendapat hukuman. Orang yang mereka seru itu masing-masing mencari jalan mendampingkan diri kepada Tuhannya dengan melakukan ibadat. Siapakah dalam kalangan mereka yang lebih dekat kepada Tuhannya? Serta mereka pula mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah perkara yang semestinya ditakuti. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة إنا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا Dan tiada sesebuah negeri pun melainkan kami akan menghancurkannya sebelum hari kiamat, atau kami menyeksa penduduknya dengan azab yang dahsyat. Yang demikian itu adalah tertulis dalam kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Benarlah Allah yang Maha Agung. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده Maha suci Allah dan pujian baginya. Adada khalqih sebanyak-banyak bilangan makhluknya. Wa ridha nafsih keredaan zatnya. Wa zinata arsyih seberat timangan arasnya. Wa midada kalimatih dan sebanyak tinta bagi kata-katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini
kuliah subuh akan disampaikan oleh Ustaz Abu Huzaifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي رب ياسر ولا تعاسر أما بعده فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الله العزيز أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala an-nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa radhiyallahu annin nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla al-badra in dakhala al-jannah. Rawahu Bukhari atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya dunia, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Puji-pujian kepada Allah yang Maha berkuasa, yang Maha esa, tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Allah yang menjadikan, Allah yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Dunia keseluruhan apa yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk hamba Allah yang Allah taala jadikan sebaik-baik kejadian. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kehidupan kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di dalam belas kasihnya Allah Ta'ala, di dalam rahmatnya, akan ketinggian, kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup atas muka bumi ini pun tuan-tuan sekalian asbab kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita sedikit nak muzakarah ataupun mau'izah, peringatan, nak muzakarah yang diri kita ni hamba makhluk Allah Ta'ala. Jadi pagi ni insya-Allah Ustaz nak bahas mengenai kelebihan Ramadan. Nak habis dah kan Ramadan, dah habis dah Ramadan tuan-tuan sekalian, nak sampai ke penghujung. Kalau ikutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu disebut oleh para asatizah, 10 yang terakhir ni Allah Ta'ala bebaskan kita daripada api neraka Allah Ta'ala. Allah nak bagi kebebasan daripada, Allah Ta'ala nak berikan kebebasan
daripada api neraka Allah. Awal itu rahmat, pertengahan pengampunan, yang akhir itu adalah kebebasan. Jadi akhir ni kebebasan kita daripada api neraka Allah Ta'ala. Nek, sadar tak sadar nak sampai penghujung Ramadan dah tuan-tuan. Ayah-ayah sekalian, sadar tak sadar nak sampai penghujung Ramadan daripada Sya'ban. Nek, kita ulang balik doa, kita baca Allahumma barik lana Rajaba Sya'bana wa ballighna Ramadan. Daripada Rajab kita doa, ya Allah rahmatilah Rajab ya Allah, diteruskan dengan Sya'ban, seterusnya Ramadan. Ni nak masuk Ramadan ni, bukan nak masuk, dah masuk Ramadan, nak akhir-akhir. Ini satu rahmat Allah Ta'ala dapat kita pengakhiran Ramadan ni. Nah, pengakhiran Ramadan pagi tadi dengan qiyam, lepas tu kita semayang subuh, kuliah pula, Masya Allah tuan-tuan sekalian. Sebab apa kita nak rebut pahala bulan Ramadan? Sebab ganjaran hanya ada pada bulan Ramadan. Bulan lain-lain tak ada ni. Sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, 5 bondo yang Allah Ta'ala bagi kepada umatku dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. 5 bondo. Dia banyak kelebihan Ramadan, tetapi 5 bondo. Ini tuan-tuan pun dah selalu dengar. 5 bondo yang Allah Ta'ala berikan, lepas itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Awal Ramadan ni mesti keluar hadis ni. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Ganjaran yang Allah Ta'ala berikan. Naik jazbah kita, semangat kita nak beramal pada bulan Ramadan. Yang pertama Allah Ta'ala bagi tahu, Rasulullah SAW bagi tahu dalam satu hadis, bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada bau kasturi. 5 bondo. Bau busuk mulut orang yang siam di siang hari itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Jadi bau mulut ni, mulut kita berbau lepas zuhur. Lepas zuhur mulut berbau. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab waktu kita sahur tu makanan masuk lagi dalam perut. Waktu zuhur tu makanan dah tak ada dalam perut. Jadi wap yang ada dalam perut tu naik ke atas. Lepas tu berbaulah mulut disebabkan berpuasa disukai oleh Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Itu sebab dalam fiqh makruh kita gosok gigi lepas gelincir matahari. Makruh kita gosok gigi lepas gelincir matahari. Makruh. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Bau mulut tu kesukaan Allah Ta'ala. Ni umat terdahulu tak ada ni tuan-tuan. Nah, umat terdahulu tak ada. Ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bau mulut lah. Kalau bau mulut sebab membuta lain. Bau mulut sebab kita tidur. Daripada lepas subuh tu sambung pula lepas zuhur. Lepas tu lepas zuhur sambung pula lepas asar. Bangun-bangun dia khabarkan rumah. Hai. Kajab masa berlalu kan. Dia membuta memanglah kajab masa berlalu. Jadi bau mulut tu tak kira ni bau mulut berpuasa. Itu sebab waktu saum siang hari jangan banyak tidur. Banyak tidur kita tak terasa kepenatan dia tu. Sebab memang puasa itu untuk berpenat. Jadi sampai satu tahap bau mulut pun Allah Ta'ala suka. Itu sebab jangan dironyoh gigi tu lepas zuhur, jangan dironyoh gigi. Ronyoh gigi tuan-tuan sekalian makna kita tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala suka. Kan pelik tu, bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada bau kasturi. Bau mulut tu. Jadi Masya Allah, ini bondo ni umat terdahulu tak dapat ni. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas ni nak akhir-akhir ni kalau bau tahulah. Kalau kita terbau mulut kawan gitu ni tuan-tuan sekalian, jangan cakap apa-apa deh. Janganlah sumpah sekarang gosok lagi gigi tu. Tidak. Ni nak bagi tahu kesukaan Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Tapi janganlah kita sengaja baukan mulut kita depan kawan. Itu hilang adab Kurang ajar nama tuan-tuan sekalian. Jadi kita ni tuan-tuan sekalian nak bagi tahu bahawasanya fadilat ataupun kelebihan orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala mulut itu daripada bau kasturi. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Allah Ta'ala perintahkan makhluk yang ada atas muka bumi ni mendoakan untuk orang-orang yang berpuasa di siang hari. Atas muka bumi ni, ikan, kek laut ni tuan-tuan sekalian, makhluk ciptaan Allah lebih kurang ada 17,000 jenis makhluk ni. Dokek lautan, dokek langit, daratan, makhluk selain manusia ni mendoakan istighfar. Sabut nama kita, sabut nama abah kita di hadapan Allah Ta'ala, sentiasa mendoakan, ya Allah, ampunlah dosa sipulan bin sipulan, ampunlah dosa hitam bin putih, kuning bin merah ni ya Allah. Waktu bila? Waktu dia sahur tu sampai dia iftar. Minta ampun tuan-tuan sekalian. Makhluk-makhluk yang kita nampak, yang mati tidak. Yang mati dia dah mati. Kalau contoh pokok tamar ataupun pokok kelapa mana sekeliling ni mati tidak berzikir dengan Allah Ta'ala. Itu sebab dokek tanah perkuburan yang tak boleh dicabut, dirantap. Yang dalam kitab-kitab fik kat kubur kan, kita nak gotong royong tu, kalau dia punya tumbuhan itu hijau, kalau kita repair tak apa, dia jangan cabut sekali dengan akar-akar, haram hukum Kalau pokok tu mati tak apa, mati sebab apa? Tak ada hak dah, sebab modal tu mati mati dia tak ada zikir dengan Allah Ta'ala. Ini Ustaz nak link lah, yang hidup-hidup makhluk ni tuan-tuan sekalian semua mendoakan untuk orang-orang yang berpuasa di siang hari. Makhluk kat mana? Makhluk kat dalam laut, malaikat-malaikat Allah Ta'ala, daripada kita sahur tadi sampai iftar berbuka puasa. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan sekalian? Makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni semua mendoakan untuk orang yang berpuasa di siang hari. Doa apa? Doa keampunan. Doa keampunan, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dia tolong istighfar untuk kita. Dia tolong istighfar, nak bagi tu kemuliaan orang yang berpuasa di siang hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan para bidadari, anak-anak bidadari, bahkan penghuni-penghuni di dalam syurga Allah Ta'ala, hiasi syurga ni. Kata Allah, suatu hari hamba-Ku akan mendatangi syurga. Jadi konsep kat situ tak mati lagi, tapi syurga sudah dihiasi. Ini orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tak mati lagi, tapi syurga Allah Ta'ala dah hias. Anak-anak bidadari ni tuan-tuan sekalian, ataupun bidadari-bidadari ghilman ni, pemuda-pemuda di dalam syurga Allah Ta'ala, Allah perintahkan hias syurga. Hias syurga hamba-Ku, kata Allah Ta'ala. Hias syurga hamba-Ku, hias. Habis hias ni lawa-lawa tuan-tuan sekalian, hias. Sebab orang yang berpuasa ini suatu hari dia akan kembali. Kat mana? Syurga Allah Ta'ala. Jadi sipeh kat situ, belum mati lagi tapi syurga sudah dihias. Hebat tak hebat tuan-tuan sekalian? Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala belenggu segala syaitan yang ada. Dalam hati kita ni tuan-tuan sekalian ada 3 tempat makhluk. Yang pertama sekali, belah kanan ada malaikat, belah kiri ada syaitan. Belah tengah-tengah ni ada nafsu. Nafsu dia tak boleh keluar kan? Nafsu dia tak boleh nak keluar. Yang keluar masuk adalah iman. Lepas tu yang keluar masuk adalah syaitan. Belah kiri kita ni tuan-tuan sekalian, ada kat hati tu, ada satu tempat yang dinamakan alaqah. Alaqah itulah tempat tertempunya syaitan. Hati ni tuan-tuan sekalian, yang gembira pun kat situ, yang marah pun kat situ, yang kecewa pun kat situ, semua kat situ. Dan apabila syaitan dia duduk bola hati, bola kiri ni, dia akan membisikkan bondo-bondo yang tak baik. Jadi apabila masuk saja Ramadan tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala belenggu syaitan. Makna di dasar lautan, Allah Ta'ala belenggu syaitan di dasar lautan supaya mudah untuk kita amal soleh. Bukti tuan-tuan sekalian, kita lihat di dalam Ramadan dengan luar Ramadan. Banyak mana orang datang masjid dan surau tuan-tuan sekalian, penuh. Sampai keluar tuan-tuan sekalian, tak cukup tempat. Subuh macam semayang Jumaat, ramai orang tuan-tuan sekalian. Sebab apa?
Sebab kemudahan ataupun keberkatan Ramadan belenggu habis semua syaitan. Di dasar lautan tuan-tuan sekalian, yang jahat-jahat ni, yang membisikkan ke arah kemungkaran, mensyirikkan Allah Ta'ala, membisikkan benda yang tak elok ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala belenggu di dasar lautan. Belenggu habis ini tuan-tuan sekalian syaitan untuk memudahkan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita tuan-tuan sekalian untuk ibadah pada bulan Ramadan. Tak ada bulan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran melainkan Ramadan. Nama Ramadan pun panas terik. Sebab apa panas terik tuan-tuan sekalian? Waktu isytihar Ramadan tu berlaku pada waktu panas. Itu sebab nama dia Ramadan. Panas terik yang membakar. Bakar apa? Bakar akan dosa-dosa kita yang lalu. Jadi masuk saja Ramadan belenggu habis. Habis semua di dasar lautan. Allah Ta'ala belenggu segala syaitan. Itu sebab dengan izin Allah mudah untuk kita beramal pada bulan Ramadan. Mudah sangat-sangat kita beramal. Nafsu pun ditekan. Antara nak melemahkan nafsu, kita saum, kita berpuasa. Nafsu ni tuan-tuan sekalian, kita tak boleh lari daripada nafsu. Bahkan kata ulama Imam Al-Ghazali, mustahil kita hidup tanpa nafsu dia. Nafsu memang kita kena hidup dengan dia, tapi kita boleh tekan dia tuan-tuan sekalian. Tekan nafsu dengan cara berlapar. Itu sebab berpuasa di siang hari, berlaparnya tertekanlah nafsu itu. Apabila tertekannya nafsu itu, jadi mudah untuk kita beramal saleh. Nafsu ditekan, bahkan syaitan iblis pun tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala belenggu. Syaitan ni datang daripada iblis, dia daripada jin juga. Sebab iblis daripada bangsa jin. Bapa segala jin nama dia Mahmud Jan. Bapa segala jin nama dia Mahmud Jan. Daripada Mahmud Jan itu lahirnya Azazil. Jibril bawa naik langit keempat, pelihara Azazil. Pelihara Azazil sampai satu tahap jadi wali keramat dekat atas langit. Jadi imam, jadi tok guru kepada malaikat, tok guru pula kepada Jibril alaihi salam. Apabila dikeluarkan Azazil daripada syurga, jadi tukar nama Azazil. Azza makna dia kemuliaan, Il makna dia Tuhan dalam bahasa Ibrani. Jadi kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Azazil tukar kepada iblis. Iblis makna dia ingkar, kafir. Jadi daripada Azazil itu lahirlah syaitan. Syaitan pula ada dua kategori. Satu yang duduk ke ana, yang duduk ke hati, satu yang orang hantar-hantar sihir. Itu dua. Jadi yang Johnny OKU yang orang hantar sihir, yang kuat sebenarnya, yang paling bahaya yang dihantar di hati, yang duduk dekat birai-birai pintu, yang merosakkan hubungan silaturahim, itu yang bahaya sebenarnya. Jadi bondo yang macam itulah, yang bahaya itulah Allah Ta'ala belenggu segala syaitan ni. Ayah-ayah sekalian, belenggu syaitan, sayang Allah Ta'ala kepada umat Muhammad. Sampaikan tuan-tuan sekalian dari sudut ibadah, kalau umat Nabi Adam alaihissalam, kalau nak bertaubat, taubatnya hanya diterima di Makkah sahaja. Kita umat Muhammad ni di mana-mana sahaja Allah Ta'ala terima amal kita. Taubat kita di mana-mana sahaja. Kita lama tak pergi Makkah dah kan? Lama kita tak tengok Saudi dah. Lama kita tak pergi Makkah, lama tak pergi Madinah. Umat-umat terdahulu kalau nak minta ampun, nak minta taubat dengan Allah Ta'ala, hanya terima taubat di Makkatul Al-Mukarramah. Tempat lain tak terima. Kalau nak semayang, tak boleh nak semayang kat rumah, tak boleh nak semayang bawah kemah, tak boleh nak semayang topi-topi jalan, tak boleh. Umat-umat terdahulu dia semayang kena tempat yang khas, tempat ibadah. Kalau terkena najis dia punya pakaian, kalau nak pakaian tu kena najis, dia nak bawa ibadat, kena buang pakaian itu ataupun kena potong. Dia tak boleh basuh. Nampak? Itu umat terdahulu, umat Nabi Allah Musa alaihissalam. Kena najis, kena potong ataupun buang. Kalau nak bawa ibadat, dia punya disiplin tuan-tuan sekalian. Dahsyat tak dahsyat apabila masuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu Rabbi, bukan Allah Ta'ala perintahkan umat Muhammad buat soal ibadat ni dalam keadaan sambil lewa, tidak.
nak bagi tahu kemudahan, ruksah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Muhammad. Boleh jamak lagi, boleh qasar lagi dalam keadaan musafir. Nampak tuan-tuan sekalian? Kemuliaan umat Muhammad. Masuk pula Ramadan, Allah Ta'ala bagi kelebihan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, melainkan umat Muhammad. Diberbelenggu segala syaitan, tuan-tuan sekalian. Ini kelebihan kita. Nah, kelebihan kita dalam menyambut bulan Ramadan. Pahala digandakan sehingga berapa? Sehingga 700 kali ganda. Banyak. Kalau konolah malam tadi Al-Qad, tuan-tuan sekalian. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr malam tu lebih baik daripada 1000 bulan, kata Allah Ta'ala. Tanazzalul malaikatu warruh. Dan malam itu Jibril, ruh tu ulama tafsir bagi tahu merujuk kepada Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Allah Ta'ala perintahkan Jibril sekali dengan malaikat-malaikat mencari orang yang beribadat pada malam itu. Salamun, salam, sejahtera. Kalau kono malam tadi lah. Salamun, sejahtera. Hiya hatta matla'il fajar. Sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Itu satu malam yang dikatakan malam Al-Qad. Satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Tuan-tuan bayangkan, satu malam ibadat 83 tahun. Menjangkau umur kita. Kalau umur kita sekarang 60, satu malam sekali kono Al-Qad. Habis takkan kita hidup 1 tahun ya Al-Qad, tahun-tahun sebelum ni. Sekali Al-Qad 1000 tahun 83 bulan, 83 tahun. Lepas tu ganda pula 70 kali ganda. 70 kali ganda, paling sikit paling banyak 700. Gandaan pula kalau kono sekali, ya Allah, beribu-ribu tahun amal kita dengan satu malam dia punya pahala. Itu sebab Bani Israel, Nabi-Nabi Bani Israel ni, ada di antara mereka nak turun tahta tu, nak jadi Nabi Rasul, turun nak jadi umat. Sebab apa? Kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan. Dia punya mustajab doa orang yang berdakwah di jalan Allah, habis harta masa di sisi Allah Ta'ala. Dia punya mustajab doa umat Muhammad ni macam Nabi-Nabi Bani Israel. Hebat tuan-tuan sekalian. Dah. Apa tidak diharamkan umat terdahulu masuk syurga sebelum umat Muhammad memenuhi di dalam syurga Allah Ta'ala. Itu kita punya kelebihan. Ya, kita perasan kelebihan kita. Ini kita pandang kita punya kekurangan. Semata-mata bukan kita pandang, kita tak nak pandang kekurangan, kita nak jadi orang yang bongkak sombong. Tidak. Pandang kelebihan itu. Jangan pandang mudarat itu mudarat semata-mata. Kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Muhammad? Saya dan tuan-tuan. Kelebihan yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW bagi tahu dalam satu hadis, akhir Ramadan nanti, akhir Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi hadiah. Allah Ta'ala akan bagi pahala. Sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah itu Al-Qad? Rasulullah beritahu tidak. Al-Qad asing, yang ni asing. Lain dia punya pahala. Akhir Ramadan, akhir Ramadan, malam terakhir Ramadan. Deh. Kita kena pandai kira deh, nak cari fadilat Ramadan. Kalau akhir Ramadan 30 Ramadan, malam tu tak akhir dah tu, malam tu 1 Syawal. Nah, siang hari kita berpuasa 29 Ramadan, malam dia tu 30 Ramadan. Itu malam yang terakhir. Okay, malam terakhir inilah ayah sekalian, Allah janji akan bagi apa? Akan bagi ganjaran. Setiap orang yang bekerja, kata Allah Ta'ala, akan diberi ganjaran. Al-Qad ni macam mana? Al-Qad ni lain. Maknanya dapat Al-Qad lagi, lepas tu dapat ganjaran di akhir Ramadan, 30 Ramadan. Itu sebab malam Ramadan akhir tu jangan tidur.
beramal soleh, amal kita. Banyak kan orang-orang soleh ni menangis-nangis waktu akhir Ramadan. Kita menangis juga kadang-kadang tak pek jumpa anak, dah tak boleh nak rentas negeri kan, anak jauh-jauh. Mana yang duduk dalam ni alhamdulillah boleh jumpa, mana yang duduk kat luar tu tak boleh nak jumpa. Tuan-tuan sekalian, tak apa, dah ketentuan Allah Ta'ala, kita kena redha, apa nak buat macam mana pula. Yang penting tuan-tuan sekalian, pengisian kita dalam Ramadan. Nangis kita tuan-tuan sekalian sebab berakhirnya Ramadan. Dah tak ada dah pahala-pahala yang hebat selain pada bulan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan. Lepas tu pagi 1 Syawal tu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak ampun dosa orang yang datang semayang raya pada pagi tu. Khabar terhad kat kemah sekarang tak boleh nak semayang, kena semayang lokek dalam ataupun bawah awning ataupun bawah birai masjid. Tak boleh nak buat kemah tuan-tuan sekalian. Jadi datanglah copek-copek. Mudah-mudahan dapatlah tampek kita untuk solat sunat Aidul Fitri. Tahun lepas semayang kat rumah, alhamdulillah. Tahun ni dapat semayang dekat masjid. Jadi kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada umat Muhammad itu baru 5, satu hadis. Hadis ni tuan-tuan sekalian daripada Abi Hurairah. Lepas tu dia punya yang mengeluarkan hadis, yang merawikan hadis ni Abi Hurairah, yang mengeluarkan hadis Imam Ahmad, Bazar dan Al-Hakim. Jadi hadis ni daripada hadis Imam Ahmad, sahih Imam Ahmad yang dibincangkan dalam hadis Nabi. Sebelum ni kita sambut nuzul Al-Quran. Ingat tak? Nuzul apa makna tuan-tuan sekalian? Nuzul makna daripada atas turun ke bawah. Mana bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemuliaan lagi tuan-tuan sekalian kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak habis Ramadan ni. Jadi dengan izin Allah tuan-tuan sekalian, kita pulun Nabi habis. Mana dengan amal kita punya siang hari kita dengan amal. Malam kita tuan-tuan sekalian, kita amal qiyamul lail. Jangan habis lepas Ramadan habis kita punya qiyamul lail. Salah. Luar Ramadan pun kita amal tuan-tuan sekalian. Dalam Ramadan pun sama. Minta dengan Allah istiqamah kita punya amal. Kita takut luar Ramadan kita buat, dalam Ramadan kita buat, luar Ramadan kita tinggalkan. Jadi kita nak istiqamah kita punya amal, minta dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamah kita punya amal. Ini kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabut tuan-tuan sekalian, kita tak tahu masa mati kita bila kan. Hari ni kita cakap tak sangka. Kita buat-buat dengan kawan kita, tak sangka nak akhir Ramadan tak sangka PKP nak kek 2 tahun. Tak sangka masuk dalam kubur. Tak sangka duduk dalam kubur kita tuan-tuan sekalian. Tak sangka. Dah lah waktu mati tu tak terasa lagi mati. Waktu dah ada dalam kubur tu dengar geseran orang atas balik, lepas talqin kita tu. Baru kita sedar kita mati tuan-tuan sekalian. Jadi masya-Allah semua kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi banyakkanlah amal soleh tuan-tuan sekalian. Tak ada orang hidup atas muka bumi ini melainkan Allah Ta'ala yang kekal abadi. Tak ada makhluk yang hidup kekal melainkan Allah Ta'ala. Jadi kita kena beringat, dunia ni bukan tempat hidup kita. Dunia ni adalah darul imtihan, tempat Allah Ta'ala uji, darul amal. Nama pun darul amal tuan-tuan sekalian. Jadi buat amal biar betul-betul, buat amal biar bertepatan. Mungkin kuliah subuh saya untuk Ramadan ni akhir lah kot. Itu pun ganti. Hari itu kena kuliah subuh kaki sakit, minta maaf tak datang. Hari ni dapat mungkin akhir 1 Syawal, peringatan masuk 1 Syawal. Dia nyambut akan 1 Syawal ni dari tasyrik kan. Tuan-tuan nak ziarah kubur 1 Syawal boleh ziarah, tapi biarlah 2 Syawal. Sebab 2 Syawal? Sebab 1 Syawal ni kita Allah Ta'ala suruh ro'i kan. Kalau kita pergi kubur kita nangis, kita sedih. Dia tak jadi ro'i. Itu ulama nasihat lah. Tapi tuan-tuan nak pergi tak ada masalah. Ziarah kubur ni bila-bila masa. Jadi kena pandai memilih lah. Dia seeloknya 2 Syawal. 1 Syawal dengan ziarah dulu, 2 Syawal. Sebab 2 Syawal tu dah tak termasuk hari tasyrik.
1 Syawal tu haram kita berpuasa sebab nak nak raikan akhirnya kita dapat habiskan 30 hari pada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan bapak sekalian, tak sangka sunai nak habis Ramadan kan. Tak sangka sangat-sangat tuan-tuan sekalian. Jadi mudah-mudahan dapat pengakhiran kita dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sekian saja perkongsian fadilat Ramadan. Mudah-mudahan dapat kita sebarkan, kabarkan kepada kawan-kawan kita yang tiada dalam majlis ini insya-Allah. Tutup majlis tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyul 'azim wallahu a'lam.